Kita masuk kepada bab yang ketiga, bicarakan sifat mazmumah yang ketiga selepas daripada takabur dan hasad. Yang ketiga adalah sifat marah. Bahasa Melayu kita panggil marah, bahasa Arab panggil al-ghadab. Ada beberapa istilah dalam bahasa Arab. Cuma di sini diguna perkataan al-ghadab. Ghadab ataupun marah ini didefinisikan oleh ulama iaitu thawranu fin nafs, satu letupan yang berlaku dalam diri seorang sehingga membuatkan dia rasa nak bertindak dan nak membalas. Itu dia panggil marah. Dia bermula daripada dalam diri kita, meletup dalam diri kita. Thawran ni makna letupan, sebagaimana mercun meletup, gunung berapi meletup. Begitulah ibaratnya meletup dalam diri kita, sehingga datang dalam diri kita nak melakukan sesuatu tindakan. Tindakan tersebut sama ada dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Macam-macamlah tindakan tu dia akan keluar dengan lisan ataupun dengan perkataan. Maka tu dia panggil ghadab, dia panggil marah. Cuma dalam kitab kita ni dia tak bincang dengan panjang lebar lah, sebab kitab kecil. Cuma saya sebut beberapa perkara yang berkaitan dengan ghadab, mudah-mudahan sedikit sebanyak dia jadi panduan. Sifat ni tak sunyi daripada semua orang. Ada sifat marah. Kadang-kadang pada para alim ulama pun ada. Bukan bermakna mereka orang yang berilmu maka mereka tak ada sifat marah. Cuma baki laginya antara kita ni sikit ataupun banyak sifat marah tersebut. Lepas tu, satu sikit ataupun banyak. Yang kedua, boleh dikawal ataupun tidak. Yang tak boleh dikawal inilah yang kita panggil panas baran. Yang ni penyakit teruklah, panas baran ni. Baik. Ulama bahagikan marah ni kepada dua. Dia boleh jadi terpuji. Marah ni boleh jadi sifat yang dipuji, khuluqun mahmud. Dan dia boleh jadi juga sifat yang mazmum, yang dicela. Yang mahmud ni, yang dipuji, sifat marah yang dipuji. Bila marah itu timbul lahir disebabkan oleh perkara-perkara yang melibatkan agama, maka ia dipuji kalau kita marah. Orang melakukan sesuatu pada agama ataupun orang melanggar agama, memperlekehkan agama, pada masa tu kalau kita marah, maka ia terpuji. Bahkan kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau perkara yang dilakukan di depan Nabi itu adalah perkara yang melibatkan agama, maka kata Aisyah tak ada orang berani menghadap Nabi saat Nabi marah.
Kerana apa? Kerana mempermainkan agama. Kerana mempersendakan agama, pelekehkan agama. Hak Allah Ta'ala, maka tak ada orang berani yang menghadap Nabi. Semua tak berani. Sahabat sekuat mana pun tak berani menghadap Nabi. Itu marah. Kita tengok orang mempersendakan agama, kalau tak ada dalam hati kita sifat marah, maka pada masa tu kena pergi cari sifat marah. Tengok orang pelekeh hukum agama. Tengok orang buat main-main dengan hukum agama. Yang buat main-main tu pula orang yang beragama Islam juga. Kita rasa tak ada apa. Masa tu kena pergi cari sifat marah biada. Saya selalu sebut apa yang Baba Zik sebut, andai sifat ni benda yang jenis berketul yang boleh dibeli di farmasi, wajib dibeli. Sebab tak ada itu. Tengok bini keluar tak pakai tudung, tak ada apa. Padahal mempersendak agama tu, agama suruh pakai tudung kan, keluar daripada rumah ajnabiyah, kata dia dengan orang luar, dengan kita tak apalah, tak nak pakai apa pun. Tak nak pakai apa-apa, kita dengan dia je duduk dalam rumah tu, tak apalah, sebab di antara kita dengan dia tak ada aurah. Langkah keluar saja satu langkah daripada pintu, ada aurah lah. Yang teraurahnya ialah muka dan dua tapak tangan saja. Illa ma zahara minha. Tu Quran sebut. Kecuali apa yang zahir. Apa yang zahir itu ulama tafsir, sahabat-sahabat tafsir, al-wajhu wal-kaffan. Wajah dengan dua tapak tangan tu boleh dilihat oleh ajnabi. Lain daripada tu, orang luar tak boleh tengok. Nama ajnabi je tak boleh tengok. Kita biar bini kita keluar. Pelekeh agama dah. Tak ada rasa marah. Wajib pergi cari sifat tu. Anak dara kita keluar, tak pakai tudung contohnya. Dah lah tudung tak pakai, baju t-shirt pula, seluar jeans ketat pula. Ayah tak ada kata apa. Maka pada masa tu wajib pergi cari sifat marah ni. Biar ada siapa boleh keluar mulut tegur. Kalau tak ada jawab dia, tu penyakit dalam diri kita. Sebab orang tengah main agama tu depan kita. Allah Ta'ala perintah suruh tutup kan aurah. Suruh tutup seluruh batang tubuh wanita tu, suruh tutup. Tiba-tiba tak tutup depan mata kita. Bawah tanggungjawab kita pula, kita tak ada rasa apa. Pada masa tu saya sebut tadi, kalau sejenis benda yang berketul dijual, wajib kita pergi beli. Bahkan kata ulama, kalau mahal sekalipun, kena beli cara ansuran. Ansuran. Kereta boleh beli ansuran. 9 tahun beli. Myvi baru beli 9 tahun, bayar 500 bulan, boleh beli. Sifat marah ni benda wajib ada. Kalau tak sensitif dengan agama, wajib beli. 500 bulan bayar. Tak sensitif kita dengan agama. Ya, bini aku comel baru nampak. Apa tak lagi orang duk puji pula, lawa dah nampak binimu. Umur 50 macam umur 12 tahun. Lagi sedap kita duduk. Itu penyakit kita. Tapi kalau perkara tersebut melibatkan diri, yang tu kalau kita marah, dia boleh masuk pada madmum, masuk pada cela, masuk pada sifat marah yang dicela. Bila dia melibatkan diri kita, orang kata kita gila, orang kata kita bodoh, orang kata kita orang kata kita babi, contoh saya sebut contoh tuan-tuan lagi tuan-tuan kata saya guna bahasa kasar, contoh ni. Orang kata kita macam-macam, kita pun marah, itu mazmum dipanggil, dicela. Sebab tak ada apa pun orang kata pada kita.
Orang kata kita gila. Kita tak gila juga. Doa keburukan tak kena pada kita. Orang doa keburukan pada kita tak kena pada kita. Orang kata kita gila, orang kata kita bodoh. Tak bodoh lah. Dengan sebab orang kata 10 kali orang kata bodoh, tak bodoh kita. Orang yang kata tu bodoh. Sebab apa? Sebab dia mengatakan kita bodoh. Dia mengeluarkan perkataan tu dia bodohnya. Dia tak mampu nak nilai baik tak baik perkataan keluar dari mulut dia. Tak pandai tu. Pas kalau kita balas juga, kita serupa dengan dia. Kita kopiah atas kepala, balas orang yang tak pakai kopiah atas kepala. Contoh, kopiah atas kepala tak semestinya baik. Contoh, dia kata pada kita, kita balas perkataan sama. Serupa lah kita dengan dia. Dia tak ngaji, kita ngaji. Serupa. Itu benda yang melibatkan peribadi. Nabi orang kata sahir, orang kata kahin, ahli nujum, orang kata apa, ahli sihir, orang macam-macam orang tak kata pada Nabi. Tak ada apa. Sebab apa? Melibatkan diri dia. Bukan dengan sebab orang kata dia ahli sihir maka dia jadi penyihir. Tak. Dengan sebab orang kata dia ahli nujum maka dia jadi tok nujum. Tak. Katalah apa pun pada diri dia. Tak ada apa. Jangan kata pada agama Allah. Iaitu sampai tahap Allah Ta'ala izin angkat pedang. Tak angkat pedang, perang. Tu nak angkat pedang berperang tu sebab ada sifat marah. Kalau tak ada sifat marah, tak ada sensitif itu. Tapi sebab ada sifat marah, sebab apa? Orang dah melekehkan agama Allah. Maka pada masa tu bila Tuhan izin, maka aku orang yang pertama yang akan angkat pedang berperang dengan orang kafir. Gitu. Tu sifat marah. Mahmud, ada yang dipuji dan ada yang dicela. Hati-hati, kita oleh kita orang awam juga tak boleh nak beza mana yang mahmud, mana yang madmum. Takut-takut jadi cela, kita duk berasa mahmud padahal tercela sifat marah tersebut. Nabi pernah ada seorang ahbarul Yahud, seorang ulama Yahudiyah. Ulama Yahudi, nama dia Zaid bin Su'nah. Zaid bin Su'nah ni seorang ulama Yahudi. Bila sebut ulama Yahudi, dalam kitab Taurah dia tu cerita tentang baginda Nabi ni sebiji-sebiji. Sebagaimana Quran rakam, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi yang nak mari akhir tu. Zaman Nabi Musa. Taurat ni zaman Nabi Musa. Antara Nabi Musa ada lagi Nabi. Antaranya Isa AS. Jaraknya ratus ribu tahun lagi. Tapi nak beritahu, dalam kitab dia cerita tentang Nabi akhir zaman. Yang duduk di zaman tu kata, ya'rifunahu, kata Allah. Mereka kenal Muhammad ni, yang nak lahir tu. Bagaimana mereka kenalan tu? Detailnya. Sebab tu Zaid bin Su'nah ni bila dia tengok je baginda Nabi Muhammad, dia tahu ni Muhammad bin Abdullah yang Allah Ta'ala sebut dalam kitab Taurat, dia Nabi akhir zaman. Lepas tu Yahudi hari ni, sebab dia terima kitab yang dah diubah. Satu lagi kerana keingkaran yang ada dalam diri dia, tak nak terima kebenaran. Tu dia punca dia. Sama ada dia percaya bulat-bulat kitab yang ada di tangan dia sekarang betul, padahal dia tahu dah diubah, ataupun dia tak tahu diubah, maka dia peganglah kitab tersebut. Dia tak beriman dengan baginda Nabi. Ataupun kerana keengganan dia, memang dia tak nak beriman kepada Nabi Muhammad. Tu je punca dia. Baik. Jadi Zaid bin Su'nah ni, bila dia kata dia tengok je baginda Nabi Muhammad, susuk tubuh ni, dia tahu ini Muhammad bin Abdullah, Nabi yang diutuskan oleh Allah. Cuma dia kata ada dua perkara. Aku nak uji, nak tahu betul-betul. Sifat ni ada ke tidak pada baginda Nabi? Pada Muhammad lah, dia panggil Muhammad, ya Muhammad. Dia datang pun dipanggil ya Muhammad. Tak apalah dia Yahudi. Panggil yang Muhammad, kita pun Muhammad juga, kita pun Sayyidina lah itu. Benda tak salah. Baik. Satu dia kata aku nak tahu susuk tubuh ni bila dia bermuamalat dengan orang, dia akan mendahului kelembutan, kesabaran berbanding dengan marah. Satu.
Yang kedua, datanglah orang sehebat mana pun jahil, dia akan hadap orang ni dengan sabar dan lemah lembut. Dua. Dia nak tahu. Jadi kebetulan pada masa tu seorang badui datang daripada satu perkampungan. Dia kata, ya Rasulullah, kaum aku dah beriman kepada Allah. Maknanya dah memeluk Islam, ramai dah memeluk Islam. Dan mereka ni dijanjikan bila mana memeluk Islam, mereka akan dikurniakan rezeki yang melimpah ruah, yang mencurah-curah. Itu. Rezeki yang banyak. Tiba-tiba hari ni ya Rasulullah tak ada benda yang nak dimakan. Jadi aku bimbang ya Rasulullah, aku bimbang takut-takut nanti mereka kembali murtad. Keluar daripada agama. Dulu mu kata peluk Islam akan murah rezeki. Rezeki akan datang banyak. Tiba-tiba tengok hari ni kita makanan pun tak ada. Maka dia datang bertemu dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah pun tengok sahabat-sahabat dia. Lalu sahabat pun kata, kita pun tak ada apa ni ya Rasulullah. Tengok. Kehidupan para sahabat yang memberi kepada orang lain sampai dia pun tak ada. Lalu pada masa tu Zaid ni, dia dengar perbualan di antara badui itu dengan Rasulullah, lalu dia pun datang. Dia kata, ya Muhammad, nak tak kalau aku berikan kepada engkau kurma, untuk engkau berikan kepada badui itu, balik jumpa bagi pada apa, agih-agihkan pada kaum dia sebagai hutang. Gitu. Dia bagi itu sebagai hutang, yang nanti engkau akan bayar dengan tanah sekian-sekian. Nabi kata, aku tak nak bayar dengan tanah sekian-sekian, tapi aku nak, aku bayar. Nabi tak naklah bayar dengan tanah orang. Dengan tanah sahabat ke tak naklah. Nabi nak, aku akan bayar. Kalau mu setuju, aku yang bayar, okey. Lalu Yahudi itu setuju. Sebab Zaid ni memang nak tahu je. Dia yakhtabir, dia panggil. Nak menguji, nak tahu betul-betul Nabi. Bila dah Nabi setuju, maka dia pun bagi kurma tu pada Nabi. Sejumlah yang dikehendaki oleh badui tersebut untuk balik pada kaum dia, dan dibuat perjanjian antara Zaid dengan Nabi ni bila nak bayar. Ni. Fa idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Quran aja. Bila berhutang tulis. Nak bayar bila? Setahun, 2 tahun, lepas mati tulis. Kalau lepas mati tak payah bayar. Gitu. Cuma nak Islam aja tulis, sunat tulis. Baik. Jadi dah buat perjanjian nak bayar bila-bila. Jadi dia ni nak tahu Nabi ni betul ke tidak. Jadi dia pun mari. Sebelum sampai tempoh dia mari. Mari dengan keadaan dia berlakon maknanya berlakon buat marah. Buat marah, dia panggil, wahai Muhammad, bila engkau nak bayar hutang? Kau berjanji dengan aku nak bayar hutang. Kau ni keturunan Abdul Muttalib Bani Hashim yang memang lihat bayar hutang. Tu dia hina keturunan Nabi. Pada masa tu ada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali ada. Umar gini. Izinkan aku ya Rasulullah. Aku pancung leher dia. Lalu Nabi perintahkan Sayyidina Umar, selengkah cerita, Nabi kata, Umar dengan dia pergi ke Baitul Mal, ambil harta untuk bayar qada yang kita dah ambil dengan dia, dan lebihkan 20 syah, gitulah lebih kurang. Bayar lebih daripada dia. Yang lebih tu Nabi bagi tahu kepada Umar, sebab engkau membuatkan dia takut. Tengok akhlak Nabi. Orang datang dengan jahil, Nabi balas dengan kelembutan, dengan kesabaran yang berlebih-lebih lagi. Bertambah-tambah lagi kesayangan Nabi kepada orang yang macam tu. Nabi suruh tambah sebab apa? Engkau dah menakutkan dia. Bila Umar pergi dengan Zaid bin Su'nah ni, siapa ke Baitul Mal ambil, bayar hutang dia, Umar pun pelebih. Kata Zaid, ni apa yang lebih ni? Yang lebih ni Rasulullah suruh aku bayar lebih sebab apa? Tadi aku dah menakut-nakutkan kau nak bunuh kau. Lalu kata Zaid, kau tak kenal ke aku? Wahai Umar. Umar kata, aku tak kenal. Aku ni Zaid bin Su'nah.
Ahbar al-Yahud, seorang ulama Yahudi. Apa yang aku buat tu semuanya bukan kerana aku benci, aku dendam, tidak. Tapi aku buat tu kerana aku nak menguji, nak tahu betapa Nabi ni memang seorang yang sangat-sangat sempurna akhlak sabar dia. Tu bila melibatkan tubuh badan. Bila melibatkan tubuh badan, dia tak ada sifat marah. Tu mahmud. Tapi kalau kita marah, benda yang melibatkan peribadi kita, dicerca, dicela dan sebagainya, kita marah, tu madmum dipanggil. Dicela. Apa payahlah kita. Bukan senang nak buang sifat marah ni. Tapi dengan riadah, ada kaedah lah. Yang ulama-ulama tinggal pada kita. Lama-lama dia akan hilang sifat ni. Kita boleh berasa dia hilang. Dia mari situasi yang sama dengan yang berlaku dulu. Tak ada, ya Allah. Dulu, zaman muda-muda dulu kalau orang buat gini, marah kita. Tapi bila kita lalu ke ilmu, lalu ke amal, tengok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang terkenal dengan sifat pemarah dia. Tapi kenapa bila Umar dengar adik dia baca Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, siapa ayat 5? Tak ada marah. Tu amal. Amal yang boleh dipindahkan kesan dia, aura dia pada orang lain. Tu aura tu kita dapat daripada orang yang ada aura tu. Kalau kita duduk sama-sama kita orang marah kan, tak habis sifat marah kita. Kita jenis orang pemarah dah, member-member pula jenis kaki apa? Kaki batu api pula pelaga kita, panaskan pula suasana. Mu ni jantan ke perempuan dia tu? Tak ada marah mu dia. Kalau aku, tak tahu dia ni lenyek aku kerjakan. Tu bukan kawan kita tu. Tu penjahanam kita nama dia. Dia tolong pula hangatkan lagi kita. Tengok Umar duduk dengan siapa? Bila pergi bertemu dengan adik dia yang dah awal lagi memeluk Islam daripada Umar, dengar ayat Quran dibaca, tu ruh daripada Quran. Aura yang ada pada Quran dipindahkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tak jadi nak agak. Sebab tu bila kita duduk dengan ilmu, kita lalu ke ilmu, kita lalu ke riadah, kita lalu ke zikir, lama-lama sifat ni dia akan tercabut daripada hati kita. Baik. Mana tadi? Marah. Okey. Ada dua, satu mahmud, satu lagi madmum. Lepas tu keturunan Nabi sama, seorang yang sangat-sangat penyabar. Sebagaimana yang saya pernah sebut kisah apa? Kisah Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Ali Zainal Abidin nama dia, tapi digelar As-Sajjad, orang yang banyak sujud. Ali Zainal Abidin As-Sajjad ni ada orang upah. Orang upah seorang lelaki, mugi caci dia. Mugi caci, mugi maki dia. Laki ni pergi buat sebab apa? Nak dapat upah, nak dapat bayaran. Pergi. Habis Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad majlis ilmu, nak keluar daripada majlis, laki tu tahan. Bila tahan dia dicaci, dia maki. Lalu sahabat-sahabat yang ada di sekeliling Ali Zainal Abidin As-Sajjad nak membalas. Da'u. Dia kata biar dulu, biar dia habis cakap. Bila dah habis, orang yang caci maki dia tu cakap, sebab apa? Caci peribadi, tak ada apa. Bila habis selesai caci, maka kata Ali Zainal Abidin, dia kata, apa yang kau sebutkan itu ada padaku. Apa yang kau katakan tadi, kau keji aku semua sekali itu, semua tu ada padaku. Mu kata aku bodoh, ya aku bodoh. Mu kata aku gila, ya aku gila. Mu kata apa padaku? Ya, semua tu ada padaku. Bahkan kata Ali Zainal Abidin As-Sajjad, tambah lagi, dia kata, wa ma khafiya anka a'zam. Bahkan apa yang tersembunyi daripada engkau, yang kau tak tahu tentang diri aku, itu sebenarnya lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi. Kalau kita lebih teruk lagi lah sebenarnya. Yang tu yang mu tahu, jangan mu sebut tu. Yang mu tak tahu, aku sebenarnya lagi dahsyat lagi lah. Tengok orang tawaduk. Kita cuba kata pada kita, kata jahil. Jahil kat mana? Aku duk mengajar.
Jahil mana aku duk mengajar, kata-kata aku mengajar, masjid surah aku mengajar. Mu kata aku jahil. Marah kita. Memang kita jahil pun. Tak percaya tengok orang tanya satu masalah tak boleh jawab, dua masalah tak boleh jawab, tiga masalah tak boleh jawab. Tapi boleh ngajar dah ada skrip. Skrip tu buat mana? Buat rumah lagi skrip. Cuma mari ngajar tak bawa apa-apa. Kokak-kokak lalu. Kokak-kokak tahu. Gagak-gagak lah, gagak-gagak nak mengajar apa. Baik. Tu mazmum. Ada seorang pakcik lah. Di satu surau di Kuala Lumpur. Saya pergi kuliah tengok dia tak ada. Dulu ada. Tahu-tahu tak ada. Saya jumpa di Masjid Rahimah subuh jumpa. Saya tanya, kenapa tak ada lah? Lama tak jumpa di surau. Dia tak cerita. Last kali dia pergi rumah. Saya balik kuliah, kebetulan saya sampai dia dah ada dah kat pagar. Dia datang nak bercerita rupanya. Saya dengarlah cerita. Rupanya isu dia apa? Isu dia waktu subuh dia suruh Bilal tu iqamah. Awal sikit daripada jam TV. Daripada jam TV. Jam TV ni kan ada 7 minit, yang biasa setengah masjid 7 minit, ada yang 6 minit, macam-macam lah. Jadi dia tengok pagi tu pagi Jumaat pula. Jadi kalau nak baca panjang lewat-lewat orang Quran ni lewat-lewat agak kalut lah. Jadi orang pun tak ada dah semayang. Kalau ada orang semayang iyalah juga. Ni tak ada dah orang semayang ni tu. Dia pun suruhlah Bilal qomat. Awal sikit 2 minit lah. Lepas ada iqamat, lepas semayang semua sekali dah. Maka pengerusi pun mari. Mu tak payah tunjuk pandai-pandai. Mu bukan orang sini. Mu mari sini ni, mu mari sini ni hanya untuk berjemaah. Mu jadi berjemaah, orang jemaah tetap sini ni, mu mari singgah berjemaah tetap di sini. Mu bukan orang asal sini. Tak payah nak tunjuk pandai. Gaduh juga sebab 2 minit. Benda boleh bincang elok-elok kan. Marah ni bukan selesai masalah tu. Marah ni ibarat seperti cermin. Bila kena di hati seseorang dipecah. Tuan-tuan ambil cermin yang pecah tu, lekat balik. Dia jadi elok ke dia ada kesan juga? Ada kesan juga. Tetap ada kesan. Kesan apa? Retakan tersebut tetap ada. Kita dah minta maaf dah dengan dia. Kita dah peluk dia. Kita dah minta maaf berkali-kali. Kita minta maaf dengan dia. Dengan bini contohnya. Dengan anak contohnya. Kita dah minta maaf. Janji tak nak buat lagi dah. Tapi cermin yang retak tu, tetap dia akan meninggalkan retak. Sebab tu ulama mengatakan jadikan sifat marah ini seperti anjing yang diajar untuk memburu. Dipanggil al-kalbul muallam. Anjing yang digunakan untuk memburu. Anjing ni kalau kita tak lepas dia untuk memburu, dia relax je, tenang. Tapi bila kita nak guna dia untuk dia pergi terkam musuh ataupun terkam haiwan yang kita suruh dia tangkap, maka dia pergi dengan sifat marah dia. Dia tak pergilah slow, lenggang-lenggung. Tu tak jadi anjing muallam nama dia. Kita lepas dia, suruh kita tangkap haiwan tu, dia pun berjalan lenggang-lengguk. Tak jadi tu, Snoopy tu pun dia. Anjing muallam ni, dia tahu. Bila dia perlu guna kekasaran dia. Bila dia perlu guna kemarahan dia. Tu dia kejar sungguh-sungguh. Orang yang apa? Orang yang bawa dadah. Dia kejar sungguh-sungguh. Dia gigit di kaki, dia gigit di back. Di mana tempat ini sempat gigit, digigit. Tapi kalau tuan dia tak lepaskan dia gitu, relax, tak ada apa. Kita lalu tepi dia pun tak ada digigit kita. Padahal dia garam tu. Gitu ulama kata sepatutnya sifat marah ni. Perlu ada dalam diri kita waktu kita nak guna. Waktu tak perlu, maknanya tenang. Baru dia jadi waktu kita guna tetap mahmud juga, tetap dipuji juga oleh agama, oleh syarak. Macam kisah Sayyidina Ali itu saya sebut tadi. Kita orang awam ni tak boleh nak beza antara terpuji marah kita tu ataupun tercela. Sebab kadang-kadang bercampur dengan nafsu kita. Sebab kita orang awam. Hanya orang yang pernah lalu situasi tu dia tahu.
Ni marah engkau ni campur lagi dengan hawa nafsu. Macam kisah Sayyidina Ali dalam satu peperangan. Sayyidina Ali, ringkas ceritanya, Sayyidina Ali nak bunuh lelaki kafir. Angkat pedang nak bunuh, lelaki kafir ni ludah dia. Lelaki kafir ni ludah dia. Ludah dan kena di pipi dia. Bila ludah kena di pipi dia, Sayyidina Ali yang asalnya nak pancung, tak jadi pancung, dia tolak lelaki tu, dia pergi cari orang lain, dia bunuh orang lain. Habis perang, lelaki kafir tu datang jumpa Sayyidina Ali. Dia kata, engkau sebenarnya nak bunuh aku. Kau dah angkat pedang, dah ada peluang elok untuk bunuh aku, pancung aku. Kenapa kau tak bunuh? Dia kata, mula-mula aku angkat pedang nak bunuh, memang kerana Allah. Tapi bila engkau ludah aku, dia datang sifat amarah. Datang marah disebabkan ludahan engkau pada aku dah sekarang ni. So kalau aku bunuh engkau di saat tu, sebenarnya aku bunuh atas jalan nafsu aku. Aku marah sebab apa? Engkau memudarat apa? Engkau seolah-olah menghina aku dah. Padahal hina aku tak ada apa pun. Mula-mula aku angkat pedang tadi li'ila'i kalimatillah. Itu je. Kalau aku mati pun syahid. Kalau aku bunuh engkau pun pahala besar. Sebab apa? Membunuh orang yang menentang agama Allah Ta'ala. Sekarang ni aku nak bunuh orang yang bermasalah peribadi dengan aku. Gitu. Sebab tu nak tahu perasaan kita ni, amarah bisu, datang daripada hawa nafsu ataupun kerana agama. Yang tu lalu dengan ilmu. Kena lalu dengan ilmu. Baru kita tahu, keluar marah ni kerana agama. Keluar marah ni kerana nafsu kita. Kalau nafsu, madmum. Kalau lalu ke agama, ya, mahmud. Pas lalu ke agama, takkan sampai kena pukul-pukul. Takkan sampai kena pukul bini. Lalu ke agama. Setara mana jenayah yang bini buat? Takkan sampai kena pukul-pukul anak. Setara mana jenayah yang anak buat? Marah tu. Itu kata bukan mahmudah tu. Sifat kita. Tu madmumah. Walaupun kita nampak mahmudah, kita duk rasa mahmudah ni aku marah ni. Tengok molek sedalam-dalamnya. Kalau dah sampai kita guna kekerasan terhadap orang yang lemah, kita guna kekerasan terhadap kanak-kanak, tu bukan mahmudah dah marah kita. Itu madmumah. Tu benda yang dicela oleh agama. Sebab tu kena perhati tengok sifat ni, sebab kita semua dah cakap ni tentang diri sendiri ni. Ada semua kita. Kita orang mengaji, kita orang tak mengaji, lebih-lebih lagi. Kita orang yang berilmu, orang tak berilmu. Kita orang yang beramal, orang yang tak beramal. Kalau kita tak cuba buang sifat ni, jawab dia duk ada di kita. Sifat amarah bisu ni. Ghadab, marah ni amarah, sifat amarah. Baik. Tu intro dia. Tak masuk kitab lagi. Baik, kita baca kitab. Seorang lelaki. Siapa lelaki ni? Ada orang kata Abu Darda. Qila Jariyah binti Qudamah. Binti pula, bin Qudamah. Ada yang kata Abu Darda yang datang bertemu dengan Rasulullah. Ada yang kata Jariyah bin Qudamah. Bunyi Jariyah macam perempuan. Tak, Jariyah lelaki. Jariyah bin Qudamah. Ada dua pendapat. Seorang lelaki telah datang menghadap Rasulullah. Datang menghadap maknanya datang bertemu. Katanya kata lelaki tu, perintahkan daku. Perkataan dia ausini, wasiatkan daku. Bila guna perkataan wasiat, maknanya sesuatu yang penting. Itu sebut dah. Kita baca kitab Al-Adabul Mufrad, sebut dah. Perkataan wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Allah Ta'ala guna perkataan wasiat. Dalam hadis ni lelaki ni guna perkataan ausini, perkataan wasiat. Perkataan wasiat ni nak menunjukkan sesuatu yang penting. Dalam masyarakat kita pun kita faham gitu. Bila sebut wasiat je, dia adalah sesuatu yang penting. Apa tadi wasiat mak pada kita semua adik-beradik? Mak kata jangan duk bergaduh lah adik-beradik lepas dia tak ada. Lepas tu rumah pusaka ni dia kata kalau tak ada orang nak duduk jual, lepas tu harta bagilah adik-beradik. Padahal benda tu mak pesan waktu hidup dulu pun dia pesan dah jangan duk bergaduh adik-beradik dengan sebab harta. Waktu mak segar bugar pun itulah nasihat dia.
Tapi bila sebut perkataan tu dekat nak mati, tu orang tu pegang sangat-sangat tu. Mak pesan tadi, sebelum dia hembus nafas terakhir, itulah dia pesan pada kita adik-beradik, jangan duk bergaduh lah bab harta. Sebab apa? Sebab benda penting. Tu guna perkataan wasiat. So kita orang Melayu pun faham gitu, sebut wasiat aja penting, benda besar. Baik. Jadi lelaki ni kata pada Nabi, perintahkan daku, ai ausini, wasiatkan daku. Perkataan wasiat. Sesuatu pekerjaan, dia minta dengan Nabi supaya tunjukkan pada dia, dullani ala amalin yanfa'uni, ulama hurai. Tunjukkan padaku satu amal yang boleh memberi manfaat padaku. Maknanya bila sebut yanfa'uni, boleh bagi manfaat padaku, maknanya boleh menyebabkan aku masuk syurga. Beritahu kepadaku satu amal ya Rasulullah, bila aku buat benda ni aku boleh masuk syurga. Lepas tu pandai dia, bijak dia, diminta apa dengan Nabi, dan mohon disedikitkan perintah tu, jangan panjang-panjang ya Rasulullah. Bagi tahu pendek-pendek, bijak juga dia. Sebab tu Nabi bagi tahu perkataan pendek ya, la taghdab, sepatah. Perkataan la satu, perkataan taghdab satu. Sekali Nabi sebut la taghdab. Nabi sebut kali-kali, cuma sepatah perkataan. Maka Nabi SAW bersabda la taghdab. Artinya jangan engkau marah. Bila dah Nabi cakap gitu, pendek sangat pula. Lalu dia pun ulang lagi, faraddada miraran, lelaki itu pun mengulangi lagi permintaannya, ausini ya Rasulullah, wasiatkan daku ya Rasulullah, pendek sangat pula la taghdab. Tapi Nabi pun, maka Rasulullah mengulangi lagi sabdanya, bukan laki tu, lagi. Tertinggal titik. Maka Rasulullah mengulangi lagi sabdanya la taghdab. Berapa kali? Ada ulama kata 3 kali. Dalam riwayat sebut 3 kali Nabi ulang la taghdab. Hadis ni hadis sahih Bukhari Muslim. Kenapa Nabi ni ulang 2-3 kali ni perkataan la taghdab? Dalam riwayat Imam Ahmad, ada sebut berkenaan dengan orang yang bertanya ni. Dia sendiri sebut. Bila dia dengar Nabi sebut 3 kali, setiap kali dia minta Nabi bagi wasiat pada dia, Nabi sebut la taghdab. Dia ulang, Nabi ulang lagi la taghdab. Dia ulang soalan, Nabi ulang lagi la taghdab. Dia kata fa fakkartu, aku terfikir. Bila Nabi duk ulang benda sama ni, bila Nabi kata begitu, maka aku terfikir fa idzal ghadabu yajma'u syarra kullah. Maka dia terfikir marah ni maknanya menghimpunkan segala kejahatan. Sebab tu yang Nabi ulang sangat tu, jangan marah. Jangan marah. Jangan marah. Maknanya Nabi suruh sabar. Sabar banyak-banyak sabar. Jangan ajar marah, jangan ajar marah. Sebab apa? Bila Nabi sebut gitu, dia kata maknanya dalam marah ni tak ada benda baik sikit pun. Tak percaya, tengok balik benda yang dah berlaku dalam hidup kita. Kita bergaduh dengan bini, kita marah bini, ada benda baik ke? Dengan suara tingginya, dengan suara lantangnya, sebuah rumah dengar. Bukan sebuah rumah, kalau jiran dekat-dekat, jiran sebelah, kiri, kanan, depan, belakang boleh dengar lagi. Anak duduk dalam bilik boleh dengar lagi. Ada kebaikan kau bercakap gitu. Tu waktu tak ada cinta tu dia panggil tu. Waktu jafa dia panggil. Waktu tak ada cinta, walau duduk dekat suara tinggi. Tapi waktu ada cinta, duduk jauh bisik. Gitu. Tu bahasa cinta. Bercakap kan, walaupun jauh, bunyi macam bisik, tak ada siapa dengar, kita dengan dia dengar. Sebab apa? Cinta. Tapi waktu bergaduh, waktu benci, waktu jafa, walaupun bini duduk depan kita, dia duduk depan kita, kita duduk depan dia, cakap macam duduk sebatu. Macam duduk sebatu, macam duduk jauh. Macam bini duduk dapur, kita duduk luar. Macam bini duduk atas, kita duduk bawah. Padahal kita duduk atas sofa, dia duduk bawah. Tu dipanggil waktu jafa, waktu jauh. Yang jauhnya apa? Jauhnya hati, bukan jasad. Sebab hati tengok jauh dengan dia. Sebab tu keluar perkataan-perkataan yang tak elok tu.
Cuba hati tengah dekat. Walaupun dia duduk overseas, kita duduk di Malaysia, cakap macam mana dengan dia dalam telefon? Darling lah jawab dia. Tu penyangat dah. Penyangat. Apatah lagi kalau marah yang madmum. Marah yang dicela oleh agama. Tak ada kebaikan pun. Kalau sempat mikir panjang sikit, cari jalan yang terbaik. Guna bahasa yang lebih baik. Kaedah yang lebih tegas. Bukannya dengan marah dan sebagainya lah. Baik. Mana tadi? Loceng bunyi itu kena berhenti. Habis di hadis. Lalu maka Nabi mengulangi laki-laki tadi. Nabi ulang perkataan yang sama. La taghdab. La taghdab 3 kali. Sehinggalah kita mengatakan bahawa marah ni tak ada kebaikan langsung. Dipaham daripada perkataan yang Nabi ulang sampai 3 kali itu. Baik, habis dulu situ. Akan datang Allah telah memuji orang yang dapat menahan marahnya. Sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dia ambil setakat tu. Jangan tinggal ayat tutup belakang wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Taala guna perkataan muhsin. Akan datang insya-Allah kita sambung dalam bab marah. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.